Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bertemu lagi kita pada hari ini. Hari ini saya bersiaran live sebelah petang ya. Selalu kita berjumpa di sebelah malam ya. Hari ini sebelah petang. Saya sekarang berada di Avillion Admiral Cove, Port Dickson ya. Tadi baru check in tadi. Okey, hari ni satu hari yang saya percaya sangat bersejarah ya kepada kita semua, kepada kita semua yang melabur di bursa saham ya. Sejarah kepada semua orang. Bukan saja kepada saya, orang lama kan, orang lama. Dan saya sendiri telah melalui pun zaman yang dipanggil sebagai Super Bull Run tu. Tapi nampaknya kali ini sejarah baru tercipta lagi. Sejarah baru tercipta lagi di mana volume pada hari ini 26 bilion lebih. Satu sejarah tercipta. Dan pada setiap hari kita tengok volume akan mencipta sejarah terbaru lah, bertambah banyak. Jadi ada sesuatu yang saya nak share ya, tentang volume ni, tentang pasaran saham ni. Saya tidak bermaksud untuk menakutkan sesiapa ya, tapi saya lebih saya suka sharing ni, sharing pengalaman lah ya, sharing pengalaman di mana saya melihat first time trade hit 100%. Nice ni. Tahniah. Orang kata siapa dah pandai ilmu tu, kena istiqamah. Maaf saya cara pegang tangan tu pasal bergerak saya punya ni. Okey, kita mula bercerita. Mana saya nak tekan ni. Tak nak tunjuk muka saya nak tunjukkan pemandangan ya. Saya bercakap, kita tengok pemandangan sambil bercakap mana dia tu jangan tekan. Okey. Okey jadi inilah ya, ni pemandangan di Avillion. Dia panggil Avillion Admiral Cove ya. Sini Avillion ada banyak Avillion kan. Yang ni Avillion Admiral Cove. Okey, berbalik kepada pasaran saham ya. Volume dah terlalu besar ni kepada saya kan. Dah satu petanda yang agak bukanlah merisaukan kan, tapi macam mana cakap tu? Okey, agak merisaukan lah sebab daripada pengalaman saya, daripada pengamatan saya ya, orang kata sekarang ni banyak yang masuk ni kan kita panggil retail dari satu segi tahniah. Sekarang retailer ni yang paling jantung pun macam nak keluar je lah. Retailer yang paling ramai sekarang ni di pasaran saham. Ada bagusnya, maknanya kita dominate balik pasaran saham seperti suatu ketika dulu masa saya muda-muda dulu. Malahan pada ketika itu retailer mendominasi sebanyak lebih daripada 70% daripada volume transaction setiap hari lepas tu turun sampai 16% saya rasa paling rendah, sekitar itulah ya. Dan akhirnya lepas tu mula naik sikit, bertahan di atas 20%, kemudian 30%, dan pada hari ini saya rasa volume daripada retailer pun insya-Allah lah, saya belum dapat data tu daripada bursa kan, tapi senang-senang hari ini retailer masih mendominasi. Tak terjatuh tangan. Mendominasi pasaran ya, saya sambil berjalan ni. Jadi lepas tu satu tentang volume yang saya tengok bukanlah kira dipanggil terlalu sihat ya. Bukan terlalu sihat.
dengan volume yang terlalu besar begini dan didominasi oleh retailer, satu keadaan yang bukanlah terlalu sihat. Yang keduanya, yang saya amati sepanjang hari tadi dan dalam seminggu ni, kebanyakan kaunter, bukan kata semua, tapi kebanyakan kaunter yang aktif, yang naik, kita panggil menggila-gila, adalah kaunter-kaunter yang sangat-sangat berbentuk spekulatif. Spekulatif ni maksudnya apa nak cakap tu? Maknanya company-company yang masih syarikat-syarikat yang rugi, syarikat-syarikat yang rugi mendominasi volume setiap hari. Apa yang kita kena hati-hati adalah kalau benda ni seperti yang berlaku dulu, ini adalah satu perkembangan yang tidak sihat. Dan apa yang boleh saya katakan, you all ni, kita ni sebagai, saya berpihak, saya remiser kan, berpihak kepada retailer. Saya tengok, kejap sayang, Papa nak live FB kejap. Yang saya lihat adalah bahaya bila retailer dah terlalu ramai. Yang saya nak sebut ni adalah di mana kan selalunya situasi beginilah, sedar tak sedar nanti yang kita panggil sindiket tu, mereka nampak kita ni dah masuk macam mana lagi satu istilah, macam ayam tu dia macam kita dekat kampung kan. Maaf saya gunakan analogi yang ini macam ayam kat kampung. Cuba you nak tangkap dia kan, you nak sembelih dia, kalau you kejar ayam tu, dia lari. You kejar ayam tu, dia lari kan. Tapi kalau kita tabur dedak, tabur makanan kan, ayam tu akan datang. Kan. Bila ayam tu datang, masa tu lah kita tangkap ayam tu. Masa tu tangkap ayam tu kan. Jadi saya nampak kan, saya punya boat equality masih ada kat sini, equanimity saya tak tahu dekat mana, tapi equality ada kat depan tu. Bila nak belayar ni, apa cakap tadi, ni cerita ayam tu lah. Jadi cuba faham-fahamkan, amati apa yang saya cuba nak sampaikan pasaran saham ni. Seperti apa panggil ni, kita yang bela ayam ni, macam kita bela ayam tu, bagi makan, nak tangkap, nak raya kan. Macam itulah saya andaikan apa yang berlaku sekarang ni. Hati-hati, jangan kita jadi ayam yang kena sembelih tu nanti oleh sindiket ni. Kenapa? Sebab sejarah akan berulang kembali. Sejarah sentiasa akan berulang kembali. Lagi satu nama dia tu, apa nama tu? Jerat tidak pernah lupa akan si kancil. Jerat tak pernah lupa. Kita yang kancil ni selalu akan terlupa. Dalam nak keadaan begini, saya rasa dah ramai yang bagus tu bagus lah, semua nak buka akaun CDS, sekarang dah lambat buka, nak marah remiser pun macam mana kan, keadaan semasa kan. Tapi keadaan beginilah, bila dah terlampau ramai masuk tu. Lagi satu, saya dulu pula, dulu pusingan saya selalu pergi, minta maaf lah, ni sesi berceloteh lah kalau dengan saya ni. You all rajin dengar lah. Dulu saya setiap minggu pergi ke Janda Baik. Masa tu pun sebenarnya saya tengah berstatus duda. Saya seorang duda, bela 3 orang anak kecil-kecil, jadi bapa tunggal. Tapi saya setiap minggu akan pergi ke Janda Baik. Saya pergi tu pula bukan urusan apa sebenarnya. Saya menjadi driver. Hujung minggu saya jadi driver kepada klien saya. Klien saya tu orang kaya lah, orang kaya. Jadi saya tiap-tiap hujung minggu drivekan dia pergi ke Janda Baik. Dia ada banglo kat sana.
Jadi kita akan pergi setiap hari Sabtu pagi, balik hari Ahad. Okey, apa yang berlaku ataupun yang saya nak share di sini adalah dekat sana pula kami ada kolam kami ada kolam. Ada kolam ikan kolam ikan. Jadi di kolam ikan tu banyaklah ikan banyak ikan bela lah pun kan. Oh, siapa tu menangis tu? Ada anak siapa nangis. Kita bela ikan Jadi itu lagi satu analogi. Dan ketika berlakunya perkara itu, apabila saya melakukan perkara itu, saya terus teringat seperti apa yang berlaku di pasaran saham di mana petang-petang apa yang saya lakukan adalah saya akan bagi ikan makan. Kan seronok kan, macam kanak-kanak dekat saya duduk Bandar Husin On pun dekat Tasik tu, Lake Valley tu kan, selalu kita bagi makanan roti yang dah tak elok ke apa ke, datang pergi bagi ikan makan kan. Jadi maksudnya bila kita bagi ikan makan tu, ikan datang banyak-banyak. Lepas tu masih dulu tu lah, berbalik pada janda baik tu, bukan janda baik orang di janda baik tu, apa yang berlaku adalah saya bagi makan ikan kan, ikan datang. Jadi saya masa tu pula, benda tu kolam kan, kita tak buat apa lah kan, ni bot apa datang ni. Jadi maksud saya nampak, saya terbayang-bayang kan. Oh, agaknya bukan agak pun sebenarnya, itu sebenarnya hakikat yang berlaku ni bot apa yang datang ni. Ada bot datang tu. Saya tengoklah malam ni ke besok ke, nak naik lah mana-mana bot yang patut. Apa nama tu, okey. Apa yang berlaku adalah, yang saya lihat, macam ni lah rupanya agaknya sindiket tu macam ni lah agaknya dia orang punya kerja. Maksudnya apa tau, ditaburnya, ditolaknya saham tu naik kan. Counter spekulasi ni, dan counter spekulasi ni lah yang kita retail ni masuk kan. Lepas tu kita masuk sampai hilang akal. Bila hilang akal, semua dah masuk, akhirnya dia akan panggil apa, jujutkan balik. Tadi bahasa kalau orang putih dia panggil dia flush, dia flush out. Retail punya orang retail ni kan, dia flush out balik. Jadi saya nampak pun berlaku hari ni berlaku. Pagi tadi nampak naik kuat, lepas tu market dah mula flushing out. Market flush out retailer ni, dan juga orang-orang yang dipanggil yang weak holder ni kan, dia flush out dia flush out. Panic berlaku, saya nampak ada berlaku sedikit panic tadi, panic selling di dalam pasaran. Maka berbalik kepada you all, berhati-hatilah apa yang saya katakan, kalau untuk short term trading ni, you kena ada kaedah yang kita panggil hit and run. Kalau betul-betul you jantung kuat, tahu macam mana nak trade short term, dia panggil momentum trading kan, apa nama tu, you kena ada sistem, you kena ada cara. Apa yang saya boleh kongsikan di sini, saya sendiri pagi tadi sampai ke belah petang ni, saya trade, dan saya saja cuba-cuba buat perangai lama lah. Maksud perangai lama tu, dulu saya biasa buat masa muda-muda. Saya intraday tadi, mula-mula saya guna time frame 1 jam, tak cukup. Saya turun kepada time frame 30 minit pun tak cukup. Dan saya turun lagi, saya saja acah turun ke time frame 15 minit pun tak cukup. Akhirnya saya saja acah lagi, turun ke time frame 5 minit sampai last kali turun ke time frame paling rendah lakinya 1 minit. Saya cuba tadi, saya trade tapi terang cakap, result on dia panggil yang ini dia panggil scalping lah. Kalau 1 minit 15 minit punya chart ni, ataupun kita trade very short term tu, dia panggil activity scalping. Sebenarnya scalping ni tidak menguntungkan.
tidak menguntungkan. Merugikan, kita penat, dan chancesnya very high chances kita rugi, bukan kita untung. Oh, ni dia orang ni beritahunya sekarang ni zaman COVID ni kita tak boleh lama. Satu grup setengah jam, second group setengah jam. Macam saya minggu lepas dekat atas bangunan tu lagi teruk, 5 orang je boleh. Last kali kan, akhirnya saya seorang je dekat atas tu. Dah rasa macam dunia ni kita yang punya. Apa ni, okey, tak apa, balik cerita saham. Apa saya nak share, jadi kalau you all yang short term ni, yang minta maaf lah, saya guna ayat budak-budak lah, budak baru ni, you all baru ni kan, budak baru, budak muda, you all baru nak merasa pula kan, apa ni, main saham ni, seronok tengok kan. Tapi hati-hati saya sendiri tidak galakkan, dan saya sendiri tadi orang kata test power balik lah, test power kan, nak trade on what, on 1 minute chart, on 15 minute chart, it doesn't work. Tak berbaloi lah, senang cakap. 15 minit pun walau-walam lah, pun tak berani cakap lah. 15 minit ni mungkin lah ada nampak some pattern. Pattern tu maksudnya ada kata, bila kata beli, ni ada board lagi datang, bila kata beli, bila kata jual kan. Mungkin kita ada nampak some pattern, buying and selling pattern, buying and selling indicator, signal, mungkin ada. Tapi lagi satu, kalau dia tak banyak sangat movement, we cannot make good money. Whatever brokerage yang kita bayar sekarang ni murah kan, online ke, tapi it doesn't work. Apa ni, tak berbaloi lah. Jadi kepada saya, kalau nak short term trading, kalau nak intraday trading sekalipun, saya rasa itulah 15 minit tu paling kecil punya time frame lah, paling kecil punya time frame. Dan kalau nak paling elok, nak lagi sustain, mungkin kita gunakan setengah jam punya time frame is good enough. Mana dia orang nak pergi tu. Okey, jadi kalau you all mendengar ni dapat sesuatu on cerita time frame, kalau boleh jangan gunakan time frame bawah daripada 30 minit. Kalaulah counter tu sangat aktif, you mungkin nak tengok time frame 15 minit, boleh nampak tak dia punya movement. Otherwise you stay put at time frame 30 minutes. And then lagi satu, mana kalau you buat intraday tu memang fikir hit and run tu, kalau menang pun take your money, kalau lose pun take your money and close position for that day. Itu apa yang saya nampak lah. Tapi walau-walam, kalau kita ni banyak bila beli untung kita jual, bila rugi kita pegang. Daripada patut short term trading jadi long term investment. Itu belum habis cerita lagi tu. Jangan besok you all ikut pula macam mak bapak you all dulu, macam zaman saya. Dah lah kita short term trading. Kita memang beli counter spekulatif. Counter spekulatif ni maknanya syarat-syarat yang rugi. Bila sangkut, kita tak nak jual, kita pegang. Bila pegang kan, company rugi. Daripada rugi, dia jadi pula dipanggil apa nama tu? Jadi PN17. PN17, kita dah mulalah teknik mengharap kan. Teknik mengharap, tiba-tiba sebelum PN17, seperti apa yang berlaku pada hari ni, ini on corporate exercise. Yang saya dipaham ke tadi, ada klien bertanya, Encik Nazari, Jack kan, Johari Abdul Ghani, Datuk Johari tu kan, dia punya share tu kan, macam mana tu, share consolidate 4 jadi 1. Kita ada 400 unit, example akan jadi 100 unit. Tapi dari segi harga nanti dia akan adjust kali 4 pula. Tapi dari segi nilai sebenarnya akan sama. Tetapi apa yang kita kena faham, implikasi dia, kalau share consolidation ni is not good lah, is not good. Company tu dah nyenyang ikan lah namanya, nyenyang ikan. Dia kalau yang opposite of share consolidation ni, kalau company tu bagi bonus. You tengok kan, banyak company sebelum ni pun bagi bonus. Kalau bagi bonus tu is a very good indication that the company is doing well and you can make money on investment mode.
Tapi kalau yang company yang buat share consolidation tu, again, saya ulang cakap, it's not good. It's opposite of share, apa panggil tadi ni? Share bonus issue, ya. Itu on corporate exercise. And then, apa lagi nak cerita ni? Saya sambil jalan sikit ni. Nak tengok anak saya ada lagi kita ada ni. Sebab tadi dia orang kata setengah jam je boleh. Kalau disuruh keluar. Apa nama tu? Saya sendiri belum pula mandi lagi. Lepas ni mungkin saya lah mandi kejap, berendam. Okey, balik Jadi ada beberapa benda tadi yang saya sempat share kan. Benda pertama, hati-hati. Pasaran dah too hot. Lagi satu istilah dia yang saya nampak. Pasaran dah too hot to handle. Tu ayat ni. Too hot to handle. By whom? By everybody. Termasuk saya, orang lama. Saya percaya you orang baru. Apa nama tu, itulah kata, pasaran too hot to handle. Kejap sayang, kejap lagi Papa habis. Papa FB live, kita mandi ya. Papa mandi. Dah tak nak dah mandi. Tak nak mandi dah? Kenapa? Kejap lagi Papa. Kejap lagi. Lagi 5 minit. Okey, anak saya dah ajak mandi tu. So tak nak mandi dah? Papa baru nak mandi. Mandi laut. Jom. Apa nama tu? Jadilah balik Okey, tadi cerita volume, hati-hati. Yang kedua is hit and run. Yang ketiga sekarang ni saya tengok kadang-kadang ada kisah istilah dalam pasaran saham the last push. Saya ada feel market ni mungkin buat the last push. Maksudnya selalunya kalau saham-saham counter bagus ni dah naik kuat dan akhirnya counter spekulatif ni ataupun nak panggil ni counter apa ni, boleh nak panggil apa ni, counter dino macam tu kan, counter kecil-kecil ni, company rugi ni, kalau dia dah mula bergerak, you all masuk, syndicate dah nampak. Masa saya cakap tadi, ayam dah makan dedak, ikan dah makan apa nama tu, kita tabur apa ni, makanan dia kan. Jawabnya kan, hati-hatilah, inilah masanya syndicate nak buat duit. Dia akan throw dia punya share yang dia dah lama rolling tu Itu memang kerja sindiket. Walau-walam saya tak tahu nak cakap lah. Saya very close dengan SC semua kan. Sepatutnya aktiviti manipulasi, aktiviti sindiket ni sebenarnya salah salah dari segi undang-undang. Patutnya tak ada. Tapi saya rasa susahlah, pasaran tetap ada sindiket-sindiket ni. Jadi kita sendirilah kena berhati-hati InsyaAllah saya rasa pihak SC dan Bursa pun memainkan peranan untuk menentukan sindiket ni kira tak hidup di pasaran, sebab dia akan mengganggu emosi pelabur-pelabur runcit yang innocent ni. Saya guna istilah you all ni pelabur-pelabur runcit yang innocent you all tak lalu lagi penyakit spekulatif counter ni, you all belum sangat lalui. Mungkin dah ada sikit-sikit lalu kan, kita pergi kejar apa, kejar dah sangkut kan, separuh dah mula rasa, tapi bukan semua. Jadi hati-hati sangatlah dengan aktiviti sekarang ni. Jadi ada yang menanya, itulah volume naik, kenapa indeks tak naik? Itulah kata dari segi indeks, maknanya yang kalau siapa nama tu, pengurus dana semua ni, nampak sangat dia orang tak masuk malahan dia orang net selling. Jadi yang mendominasi pasaran sekarang ni kita ni, retail ni. So hati-hatilah. It's not a very good sign. Lepas tu okey, apa last tadi lah. Benda macam tu lah saya nak share ni Hati-hati tentang apa you all buat sekarang ni. Kalau tidak, you all akan menanggung pula menanggung kerugian yang mungkin besar. Dan juga last but not least, seperti saya kata, selagi boleh jangan sekali-kali cari ruang, so-called cari ruang dan peluang untuk trade on kontra. Jangan gunakan duit lebihan. Kalau you nak try main saham pun tak salah kalau tak mula macam mana nak tahu kan. Tapi kalau boleh jangan sampai orang kata burn lah, jangan get burn jangan get burn. Kalau get burn duit lebih-lebih tak apa. Jangan sampai besok satu hari jadi susah Itu saya punya pesanan lah untuk petang ni. Jadi terima kasih banyak-banyak siapa yang mendengar saya punya live FB ni. Ada rezeki, panjang umur,
Kita jumpa lagi inilah saya last tunjukkan suasana di Avilion Admiral Cove Port Dickson ini Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.